7 dekad yang panjang berdepan dengan pelbagai konflik dan ketidakpastian, itulah yang mereka lalui. Pelbagai tragedi yang berlaku nakbal sehingga hari ini belum ada solusi yang jelas dapat kita putuskan. Ya, malah semakin lama semakin membimbangkan keadaan di sana. Ayo sekali lagi kita bersama dengan Datuk Seri dan juga Encik Khairil Anwar. Sebentar tadi kita dah perkenalkan kepada anda semua. Inilah dia penonton, kita sebenarnya nak mengambil dua angle ataupun dua sisi yang berbeza untuk mengetahui bagaimana inisiatif daripada pihak kerajaan dan juga kolaborasi yang dilakukan mewakili pihak NGO. Datuk Seri mungkin dapat ceritakan, kita sebelum ini pun banyak mendapat pada peringkat awalnya daripada media barat, tapi sekarang ini internet adalah satu paksi penting untuk rakyat Gaza sendiri melaporkan apa yang terjadi. Namun dalam konteks kerajaan, macam mana melihat perkembangan dapat kita laporkan dalam konteks mungkin jawatan senjata ataupun apa lagi usaha yang tengah dilakukan? Ya, seperti yang kita sedia maklum, Mas, tadi disebutkan ada perkembangan-perkembangan terkini. Cuma yang paling menarik pagi tadi saya menerima laporan terkini daripada United Nations News. Saya nak baca di sini sedikit untuk perhatian untuk penonton sekalian. Itu sehingga kini 62% ya, daripada rakyat di Gaza ini internally displaced. Maknanya lebih kurang 1.4 juta rakyat telah pun kehilangan rumah mereka, tempat penginapan mereka. Dan masuk juga 45% semua rumah-rumah Gaza Housing Unit semuanya reportedly destroyed. Ya. Dan 92% tidak mempunyai bekalan air yang mencukupi kerana kawasan-kawasan itu juga turut dipecahkan. Food security, ya, sehingga kini stok yang ada hanya untuk 7 hari, tetapi shop may run out in 5 days katanya. Iaitu orang terpaksa nak beli barang, mengambil masa dalam masa 4 hingga 6 jam, dan yang boleh beli pun hanya sebahagian kecil daripada bekalan roti yang disediakan. Dari segi health, kita di sini laporan UN ya, iaitu 1/3 daripada hospital dan juga hampir 2/3 tempat-tempat seperti klinik dan sebagainya telah pun dibedil dan rosak, dan 21 hospital dan 28 ambulans telah pun rosak habis. Dan termasuk juga dari segi pelajar, education, 625,000 pelajar with no access to education. Ya, dan lebih daripada 40% of Gaza education facilities have been keyed katanya. Water sanitation, most of the 65 sewage pumping are not operational. Jadi bayangkan, satu lagi ni, humanitarian aid yang sepatutnya kita boleh hantar makanan dan sebagainya. Bayangkan, setiap hari yang melalui kawasan Rafah dan sebagainya ini, lebih kurang 500 truk. Dan sehingga kini, sejak daripada 21 Oktober yang lalu, ketika mana laluan itu dibenarkan untuk menghantar bantuan ini, sehingga kini baru hanya 143 truk jumlah sebelumnya daripada keperluan yang sangat-sangat dikehendaki dalam perbincangan yang amat berhormat Perdana Menteri, dan saya hadir sekali dengan Ketua Pengarah Red Crescent, Dr. Rami di Cairo. Beliau menyebutkan kita paling tidak diperlukan 200 truk sehari. Bayangkan sehingga kini baru 143 keseluruhannya. Jadi inilah keadaan yang sangat mendukacitakan kita, yang sangat sedih bagi setiap manusia tanpa mengira agama. Kita, kalau mereka yang mempunyai nilai kemanusiaan, ada perasaan kemanusiaan, kita tidak sanggup melihat seperti mana yang seperti mana yang dipaparkan tadi di dalam TV ya. Dan jadi oleh yang demikian kita telah mengambil berbagai pendekatan diplomatik, because kita perlu memberikan tekanan diplomatik ataupun diplomatic pressure bagi memastikan supaya segala yang kita kehendaki supaya dihentikan peperangan ini dapat dilakukan dengan segera. Demikian juga bantuan-bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Lantaran itulah seperti yang kita lihat, Fitri, Anim, bagaimana yang amat berhormat kita bekerja
Dan saya ialah di peringkat Kementerian Luar ni kita tahu kita bekerja siang dan malam dengan Yang Amat Berhormat begitu prihatin sangat tentang keadaan yang berlaku ini. Antara itulah beliau turut menghubungi dengan pemimpin dunia dan termasuk saya sendiri siang malam kita seringkali menghubungi kerana konteks itu sangat penting untuk kita berikan tekanan, kita berikan pandangan supaya kita segerakan proses penyelesaian. Dan ada beberapa rancangan lain yang akan kita teruskan nanti. Bukan kita tidak hanya terhenti di situ saja. Ya, jadi saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia bahawa Malaysia kita begitu prihatin sangat-sangat dengan situasi yang berlaku pada hari ini dan kita akan teruskan gerak kerja kita untuk memastikan supaya masalah yang berlaku di Gaza ini dapat diselesaikan pada keadaan yang segera. Masuk minggu keempat mereka sengsara, bukan lagi diisytiharkan sebagai peperangan, ianya pembunuhan beramai-ramai dan juga penindasan, pembersihan etnik yang kita dapat saksikan sekarang ini. Encik Khairil sendiri pernah pergi ke sana, pernah sampai di bumi Palestin. Bagaimana gambaran yang dapat dikongsikan bersama dengan kami? Saya telah masuk ke Gaza dan berbagai cabaran semasa memasuki Gaza itu. Pertama sekali bermula daripada Egypt tu kita kena ada banyak permit yang diperlukan untuk kita hanya untuk sampai ke El Arish. Kemudian kita perlukan permit untuk ke Rafah dan kemudian untuk masuk ke Gaza itu sendiri. Jadi itu memerlukan sebab kita tidak mahu masuk secara haram dan sebagainya sebagai satu pasukan bantuan kemanusiaan daripada Malaysia, kita tak mahu ada masalah. Jadi pada masa itu pada peperangan yang pertama sekali bila kita masuk tu pada 2008. Pada masa itu bukan peperangan macam sekarang ni. Sekarang ni lebih teruk lagi. Kan? Pada masa itu bila kita masuk tu keadaannya memang amat menyedihkanlah bila kita dapat masuk. Sebab kalau kita tengok geografi Gaza tu sendiri tak besar mana, lebih kurang 45 km. Kita boleh berjalan kaki sebenarnya kan, daripada hujung ke hujung. Daripada South Gaza di Rafah ke Jabaliyah di North part, kita boleh dalam sehari kita boleh cover dah. Jadi bila kita masuk ke sana, apa yang mereka perlukan macam-macam. Kan? Macam-macam. Maksud saya semua yang mereka perlukan, terutama sekali di segi ke pusat hospital. Hospital memerlukan macam-macam selepas serangan daripada Israel ni. Jadi bila kita masuk, pasukan kita masuk, ini yang paling penting sekali. Ubat-ubatan sebab masa itu injury banyak. Sekarang ni lebih banyak. Daripada masa itu banyak injury yang tidak dapat kan kalau tak ada medical memang habis. Memang habis. Kemudian lagi satu makanan. Kan kita kena masuk makanan. Dan untuk masuk ke makanan itu memerlukan logistik yang kita kena koordinat betul-betul dengan pihak Egypt dan juga pihak di dalam di pihak berkuasa Palestin Gaza. Bercerita tentang pihak yang berada di sana, wakil kita juga berada di bumi Gaza, betul? Ya, betul. Perkembangan terkini bagaimana yang dikongsikan keadaan di sana? Kita mendapat laporan almost daily daripada office kita di Gaza. Dan yang latest kita dapat semalam. Semalam bom di Jabaliyah. Jabaliyah Refugees Camp. Dia panggil Refugees Camp. Tapi sebenarnya adalah bangunan-bangunan. Dia bukan Refugee Camp macam kita bayangkan. Sebab ini adalah penduduk-penduduk yang sebenarnya zaman Nakba lagi tu. Daripada Nakba dulu yang lari ke Gaza sebagai pelarian. Dan mereka tinggal ni dah beberapa generasi. Di tempat ni memang berdekatan dengan border Israel. Ke Erez sebelah sana. Dekat border Israel. Jadi tempat ni memang kita punya banyak program di situ. Jadi pada mereka menghantar banyak gambar-gambar pagi tadi. Gambar-gambar yang berlaku, keadaan di sana semua. Bila saya dapat pagi tadi amat menyedihkan. Jadi bagi mereka kata tidak ada tempat selamat di Gaza sekarang ni. Tidak ada tempat selamat di Gaza. Hatta kalau Israel kata lari, suruh semua evacuate ke south, ke selatan, ke Rafah. Tapi Rafah pun dia bom juga. Khan Yunis pun dia bom juga. Jadi di mana mereka nak lari? Ruang yang selamat. Ya. Ini keadaan yang kita terima setiap hari. Dan bahkan yang paling menyedihkan bila kita terima berita-berita yang rakan-rakan kita kan yang meninggal. Ya Allah. Yang keluarga yang meninggal. Update mereka terhenti disebabkan dibom. Sebab dibom dua hari yang lepas
internet tak ada, mereka tidak dapat. Kita pun rasa risau apa jadi pada kawan-kawan kita di sana. Ketika internet dihentikan, terputus hubungan. Terputus hubungan. Kita tidak dapat tahu apa berlaku pada sahabat-sahabat kita di sana. Tapi bila pagi ni dapat tahu, ada yang tengah mati, ada keluarga yang... Sebab bila Israel bom ni, selalunya, dia akan bom bangunan tu, dia ada extended family. Selalunya extended family. Kadang-kadang satu family 30 orang. Bapa, saudara, anak, ibu meninggal. Dan satu family wipe out. Itulah. Ini yang kita perlu tengok. Ini bukan lagi peperangan. Ini macam, kan, katakan tadi, ini pembunuhan beramai-ramai, massacre. Baik, Datuk Seri, kita melihat Israel memang seolah tidak ada satu garis merah langsung. Semua dilanggar, diredah. Jadi, apakah kita masih lagi mempunyai ruang dan peluang untuk mendesak supaya, terutama kawasan di hospital, sebab ada hospital yang ramai di situ bayi yang pramatang, ada ibu-ibu yang menunggu masa untuk bersalin. Jadi, akses mereka kepada makanan, perubatan sangat-sangat kritikal. Jadi, kadang-kadang kita pun rasa macam hopeless juga. Tetapi macam mana kita masih ada ruang untuk membantu mereka ni? Sebab itu dalam konteks Kementerian Luar, saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada NGO semua. Ini merupakan pertama kali kita dapat bekerja sebagai satu pasukan. Alhamdulillah, kerana engagement yang saya buat bersama dengan mereka. Mereka pun faham bahawa keadaan sekarang ini sangat luar biasa. Kita perlukan satu bentuk koordinasi bagi semua rakyat Malaysia yang hendak menyalurkan bantuan. Kita tahu memang tak boleh nak masuk langsung. Dia tak buka langsung kawasan itu. Jadi kita perlukan diplomatic channel ya untuk kita adakan pertemuan. Sebab itu yang amat berhormat sebagai contoh pergi ke Mesir, berjumpa dengan Presiden Mesir. Ya, kita berinteraksi, menyampaikan pandangan kita dan sebagainya. Begitu juga dalam mesyuarat khas yang saya hadiri di peringkat OIC dan mesyuarat-mesyuarat lain yang turut saya hadir sekali. Yang amat berhormat berada di Riyadh baru ini dan berjumpa dengan pemimpin untuk kita pastikan supaya bantuan-bantuan makanan ini dapat disegerakan dan dibuka laluan untuk humanitarian corridor itu dipastikan. Tapi dalam masa yang sama seperti yang kita ketahui, minggu sudah sebagai contoh, di peringkat awal sebagai contoh, untuk dipastikan supaya laluan itu tidak dapat kita hantar bantuan makanan itu dibom di kawasan-kawasan tertentu. Jadi pihak berkuasa Mesir terpaksa mengambil masa pula untuk nak clearkan kawasan yang berkenaan apa semua. Dan akhirnya atas desakan-desakan yang dibuat, dibenarkan sikitlah 15 ke 15. Tapi dalam masa yang sama, saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia, kepada NGOs, kepada kita semua yang dapat atas keprihatinan kita. Kita telah berjaya mengumpulkan bantuan-bantuan ini. Dan sehingga ini kita sudah ada 50 tan daripada bantuan, termasuk khusus dalam konteks bahan-bahan perubatan dan juga bahan-bahan makanan, khususnya untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Dan kita akan memulakan proses penghantaran kita dijangkakan pada 3 hari bulan nanti. Dan saya nak sebutkan di sini juga bahawa alhamdulillah berkat daripada hubungan diplomatik yang baik dengan pihak berkuasa Mesir, contoh Mesir telah memberikan satu keutamaan, satu keistimewaan kelulusan kepada Malaysia untuk menghantar dalam tempoh 30 jam saja. Kita telah mendapat kelulusan itu sebab berbanding dengan lain-lain negara, mereka perlukan 5 ke 6 hari kerana ia diurus melalui kerajaan Mesir dan juga oleh pihak UN. Dan dalam konteks Malaysia, bila kita berhubung dengan pihak kuasa Mesir dan juga dengan duta yang ada di sini, dan saya lihat duta yang ada di sini pun sangat committed dan dia seringkali memberikan update kepada saya apa yang berlaku di sana. Alhamdulillah, kita harapkan pada 3 bulan nanti kita dapat menghantar lebih kurang 20 tan yang pertama. Kerana di sana pun di lapangan terbang Al-Arish itu sudah pun ada queue yang begitu panjang. Dan sebab tak boleh nak masuk. Bantuan-bantuan daripada pelbagai negara ada, tetapi tak boleh nak masuk daripada agensi-agensi bantuan antarabangsa yang saya tengok list malam yang begitu banyak sekali sudah pun ada. Dan alhamdulillah akhirnya Malaysia dibenarkan untuk hantar pada keadaan yang segera dan kita akan meneruskan lagi bantuan-bantuan untuk kita hantar. Dan terima kasihlah saya ucapkan kepada NGO dan semua. Kita nampak penglibatan rakyat Malaysia
Malaysia begitu kan kuat sangat. dari Begitu kuat sekali. Tanpa mengira kaum kita lihat bantuan-bantuan yang ada dan bukan agama. Soal agama lagi kan. Ini soal kemanusiaan. Kita juga nak fokuskan tentang operasi Ihsan ataupun Ops Ihsan yang digerakkan merupakan inisiatif kolaborasi daripada pihak kerajaan dan juga NGO. Jadi bagaimana impak setakat ini? Mungkin Datuk Seri nak mulakan dan diikuti dengan komen juga daripada pihak NGO kan. Ops Ihsan ini dapat membantu apa yang berlaku sekarang. Impaknya seperti yang saya sebutkan tadi sangat besar kerana ini merupakan pertama kali semuanya berada dalam satu. Sekarang tak silap saya sudah 45. Tadi saya bersama dengan Khairul beberapa hari yang sudah 40 dan sekarang kita ada 45 NGO yang duduk bersama dengan kita bincang bersama bagaimana kita nak menguruskan bantuan-bantuan. Ini merupakan satu langkah yang sangat baik kerana kita dapat fokuskan sama-sama, kita tahu ke mana bantuan itu pergi. Bukanlah saya nak persoalkan kata bantuan ini sebelum ini kita tak tahu ke mana, tetapi yang paling besar ialah dalam keadaan peperangan yang sebegini, yang luar biasanya, yang dahsyatnya itu, kita perlukan kerjasama kita. Berarti kita tidak ada masa lagi untuk nak memikir, nak berdebat soal apakah mekanisme yang terbaik. Saya jawab dalam Dewan pun begitu juga. Saya kata inilah masanya untuk kita duduk bersama. Janganlah kita memikirkan nak ambil kesempatan ni. Kerana rakyat sedang menderita di sana. Yang memerlukan perhatian kita. Tak ada masa lagi. Tak ada masa. Kata janganlah kita gunakan ini sebagai satu kesempatan untuk kita abaikanlah suara sumbang politik. Abaikan saya kata. Sebab tu kita pun yang Mak Berhormat dalam majlis semalam menjawab dalam konteks yang sama dan ada yang sama. Cik Khairil, mungkin itulah mungkin ada hati tertinggal di Palestin sebab ada bersama dengan mereka. Jadi macam mana kita melihat perlu ada satu koordinasi antarabangsa juga supaya dapat kita bersama-sama dengan NGO yang lain di sana? Ya, alhamdulillah sekarang ni saya nak terima kasih kepada Wisma Putra dan Kementerian Luar di bawah Datuk Seri kan yang banyak membantu kita untuk coordination between the NGOs ni. Sekarang ni kita ada 45 NGO seperti Datuk Seri cakap tadi. Dan sebenarnya kita dah banyak membuat mesyuarat koordinasi beberapa kali dipengerusikan oleh Datuk Zahiri Baharim daripada Setiausaha Bahagian Asal Barat. Alhamdulillah. Jadi NGO ni dia mempunyai kepakaran dia sendiri. Ada NGO yang non-food item, ada yang medical item. Jadi kita tengok apa yang NGO boleh contribute. Jadi setiap NGO, 45 NGO ni, kita contribute barangan-barangan yang non-food item dan juga medical dan food item. Jadi benda food item pun kita kena tengok benda-benda yang bukan ada boleh rosak atau sebagainya. Dan ubat-ubatan pun begitu. Kita tak boleh hantar ubat-ubat ada kececair. Betul. Dia boleh panas semua tak suhu boleh. yang tertentu. Suhu tertentu. Jadi benda-benda ni memerlukan banyak koordinasi, banyak kepakaran. Jadi alhamdulillah banyak NGO punya kepakaran masing-masing dan kita gabungkan. Ini yang penting. Kan terima kasih kepada Kementerian Luar kerana bukan saya nak katalah berjaya menggabungkan semua NGO ni. Kerana kita tidak boleh work in silo. Kita tak boleh kerja di dalam seorang-seorang. Sebab ini memerlukan satu koordinasi sebab peperangan tu sangat-sangat teruk sekarang ni dan mereka memerlukan semua benda. Jadi kalau kita work in silo, buat kerja sendiri, susah kita untuk menyalurkan barangan-barangan bantuan ni. Dan juga lagi satu seperti yang kita ketahui banyak juga scammer ni. Ini kita kena tengok. Ini kita tengok. Dan jadi kalau 45 NGO tu insya-Allah alhamdulillah insya-Allah NGO-nya genuine yang betul-betul hantar barangan ke sana. Valid ya. Ya, valid. Ya, kita memang kita tengok, kita kenal satu sama lain. Tadi kita saya nak tambah sikit juga Pak Khairi sebab sangat penting. Saya pun menerima juga pertanyaan ini. Baru ni tadi pun saya sembang sikit sebelum majlis ini saya sebutkan bagaimana ada yang menggunakan nama NGO tu memang valid. Tapi bila pergi ke nama yang nak dihubungi dan juga nombor akaun tu agak beda. Jadi saya harap kepada masyarakat rakyat Malaysia supaya kalau nak salurkan bantuan itu pastikan betul-betul kan niat kita baik. Kadang-kadang orang minta tu kita nak bagi sebab sentimen kita yang kuat ni, tapi saya harap begitu juga. Yang keduanya saya nak sebutkan juga tadi dari segi bantuan yang diperlukan sangat selain daripada perubatan dan makanan ini. Dalam pertemuan saya dengan perbincangan saya dengan pihak UN apa semua, mereka perlukan sangat ni fuel.
minyak dan sebagainya. Kerana bayangkan bahan api tu. Bahan-bahan ni sebab penting nak operatekan, termasuklah untuk hospital dan sebagainya. Benda ni semakin kekurangan untuk dihantar. Jadi ini antara orang kata bahan-bahan yang sangat diperlukan selain daripada bahan perubatan, makanan, dan satu lagi ni yang aspek ni. Kalau tidak dia hantar barang bantuan ini, tapi dia tak boleh nak operate. Termasuklah segala macam lah, termasuk hospital dan sebagainya. Possibility untuk masuk macam mana? Kalau plan A, plan B, plan C gagal mengenali kebiadaban Israel ini, mereka menolak dan berkeras untuk tidak memasuk akses itu. Kita kena terus menekan untuk pastikan, dan masyarakat antarabangsa saya melihat pada kali ini semakin kuat mendesak. Kalau dulu kita hanya terfokus barangkali kepada beberapa buah negara, khususnya dalam konteks OIC, tetapi pada hari ini kita sudah mulai melihat dari segi rentasan negara, bukan hanya dalam konteks negara-negara yang dipanggil sebagai negara OIC, negara umat Islam, tetapi juga melibatkan negara-negara dan juga masyarakat antarabangsa yang agensi-agensi yang sebenarnya terus menekan, dan kita perlu lakukan kerana ada dua laluan saja di sana. Satu di laluan di kawasan di Israel, satu lagi di laluan Rafah. Situ je. Jadi kita perlu terus menekankan, dan alhamdulillah sehingga saat ini pihak berkuasa Mesir nampaknya terus menekan mereka untuk membenarkan supaya dibuka dan dibenarkan lebih banyak truk untuk masuk. Jadi kita jangan putus asa, kita perlu terus menekan. InsyaAllah. Dan kita bincang pun rasa panas geram dan macam-macam perasaan bercampur baur sebut tentang Palestin ni. Namun Datuk Seri, kita masih agak terhad. Apa pun terima kasih menyumbangkan kemas terkini untuk semua penonton, dan kita doakan semoga usaha kita dipermudahkan. Datuk Seri, mungkin secara ringkasnya kita ada sebut tentang Wisma Putra. Mana ini kalau mungkin pengetahuan kita agak sedikit kurang berkaitan dengan diplomasi awam, Datuk Seri kan. Mungkin alang-alang kita dah sentuh tentang ini. Bagaimana usaha diplomasi yang melibatkan Wisma Putra? Mungkin nak dikongsikan secara ringkasnya. Terima kasih Nim atas soalan itu. Kebetulan pula kita pada 4 hari bulan nanti akan adakan Hari Wisma. Jadi kita buka kepada rakyat, masyarakat. Kita adakan majlis itu daripada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Jadi siapa pun boleh datang untuk mengetahui sikit sebanyak, berinteraksi dengan bukan hanya dengan pegawai-pegawai kita, tetapi juga dengan mission-mission kita yang berada di luar negara, termasuk juga kedutaan luar negara yang berada di Malaysia. Masing-masing akan menunjukkan apa yang mereka buat, persembahan mereka. Dan kita cuba mempopularkan apa yang kita panggil sebagai cultural diplomacy. Dia panggil lagi satu intangible cultural diplomacy, maksudnya benda-benda yang seperti makanan dan sebagainya bagi mereka mengenali Malaysia. Jadi saya menjemputlah sekalian rakyat jelata sekiranya ada kesempatan untuk datang bersama-sama dan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang diplomasi. Apa peranan sebenarnya tentang apa peranan yang dimainkan oleh Kementerian Luar ini sebenarnya. Dan sekarang ini kita lihat peranan yang semakin jelas dalam konteks menghadapi krisis seperti ini. Jadi saya memasyarakatkan Wisma Putra. Baik, untuk memasyarakatkan Wisma Putra. Terima kasih Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri, dan Encik Khairul Anwar Khalid yang tadi saya lihat jelas terpapar kebimbangan semua. Kita doakan yang terbaik, optimis semoga dapat kita bawakan semua akses dan keperluan ke Gaza. Perubatan, makanan. Sekarang ini November, kita bimbang nanti Disember, Januari musim sejuk berlaku dan banyak lagi keperluan yang perlu kita sampai. Terus menekan, insya-Allah kita dapat bersama-sama dalam menyaksikan kemerdekaan di bumi Palestin.